Kamu dulu aja? Iya. Kamu dulu di sini ya? Dulu kita kali buku, lepas itu pindah buku lagi. Kamu buat apa nih? Biasalah, assignment. Jadi, apa yang buat tembak tuh? Kamu tidak tahu yang berlaku sekarang di Palestina? Apa yang terjadi? Yang Israel menyerang mereka? Banyak yang meninggal kau. Banyak yang kecederan. Sangat banyak, termasuk wanita dan kanak-kanak. Kamu tidak tahu kah? Saya ada nampak juga, tapi apa asas segala kejadian ini? Sebenarnya yang memulakannya kah? Ya. Kita pun tak tahu sebenarnya dari mana. Sebab tiba-tiba aja isu ini sudah. Benda ini berlaku prosesnya sudah lama sejak 1948. Inilah saya ada juga baca benda ini pasal pencetus dari mana mulanya ataupun dari mana asalnya itu. Saya ada baca pasal satu deklarasi dikenal sebagai deklarasi Balfour yang apa ni ditulis oleh saya rasa di sini. Dia ditulis oleh ini Arthur James Balfour. Nama deklarasi Balfour itu pun datang daripada apa ni Arthur James Balfour. Dia adalah setiausaha luar negeri. Ya, dia macam surat. Jadi sebenarnya jadi disebutkan oleh satu surat. Yes, jadi bukan macam itu lah. Saya pun ada baca juga. Tapi ini mungkin terjadi sebelum deklarasi pula. Namanya Kongres Zionis Antarabangsa 1897. Macam ni saya baca, sebenarnya orang Zionis ni, orang Yahudi ni lah, orang sudah plan mau ambil Palestina dari 1896 sebenarnya. Tapi tapi orang minta tanah dengan Sultan Abdulhamid II. Tapi Sultan Abdulhamid II ni dia tidak mau baca. Sebab dia cakap tanah ni tanah orang Palestina, bukan untuk dia. Tapi memang betul tindakan sekolah. Sejak bila tu? 1896. Tapi orang ni tidak putus asa. Pada tahun 1897, orang buat Kongres Zionis ni di Basel, Switzerland. Di sinilah orang Yahudi ni, orang buat rayuan terbuka secara langsung kepada kuasa-kuasa besar macam Britain. Jadi maksudnya Yahudi ni minta bantuan daripada kuasa orang lain. masa tu kuasa paling besar kan Britain. Jadi Britain meneruskan orang untuk ambil tanah Palestin ni sebab tu orang berani. Pemasukan Yahudi ni, dia Yahudi dan Zionis satu bangsa yang sama kan. Dua-dua Yahudi. Okey? Tapi gerakan Zionis ni dia melibatkan persenjataan. Jadi apa yang berlaku? Mereka cuba menaklukkan kampung-kampung. Jadi gerakan Zionis ni masuk ke kampung Palestin dan menyerang penduduk seperti yang berlaku di Deir Yassin. Apa itu yang berlaku di Deir Yassin? Kamu tidak tahu? Ya, saya tidak pernah dengar. Deir Yassin ni sebuah kampung Arab Palestin. Dia berada di tengah-tengah Tel Aviv dan Baitul Maqdis. Tapi Deir Yassin ni ada satu peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh Zionis terhadap penduduk Deir Yassin itu pada 9 April 1948. Tentera yang menyerang mereka adalah Haganah, Irgun dan Litan. Apa yang diorang buat? Diorang bom perkampungan dan penduduk. Okey? Diorang menembak mati penduduk kampung. Kejamnya orang ni. Selain menembak, diorang pun menyembelih penduduk. Termasuklah bayi, wanita. Okey? Kenapa mereka buat begitu? Apa yang mereka dapat? Moto mereka adalah untuk menduduki Palestin, tapi dengan cara yang kejam dan haram. Itu yang Zionis lakukan. Surat yang daripada deklarasi Balfour tadi, dia seolah-olah memberi kebenaran kepada mereka Betul lah. sehingga mereka berani membuat perbuatan kejam seperti itu. Apa kesannya? Apa kesan terhadap Deir Yassin? Deir Yassin jatuh kepada pihak Zionis. Sebab kenapa? Penduduk terbunuh. Penduduk terpaksa keluar dari Deir Yassin. Penduduk terpaksa menghadapi senjata daripada perbuatan Zionis. Okey? Itu yang dikatakan gerakan Zionis. Merupakan gerakan yang kejam dan melakukan penindasan terhadap Palestin. Walaupun Palestin itu bukan mereka yang punya. Betul. Tapi selepas itu adakah tertubuhnya negara Israel? Ya. betul. Betul lah. Adakah selepas benda tu Israel sudah muncul atau dia macam mana? Macam mana proses pula kalau Israel itu tiba-tiba muncul? Macam mana proses perhubungan negara dalam sebenarnya? Macam mana? Sekarang kan kita dengar ada negara Israel. Betul kan negara Israel ini sudah wujud? Rasanya tidak diiktiraf. Betul. Tapi selepas mereka mendapatkan tanah Palestin itu bukan secara keseluruhan lah. Secara penjajahan mereka begitu kan, pada tarikh 14 Mei 1948 menjadi tarikh keramat untuk mereka, di mana mereka telah mendeklarasikan negara Israel. Walaupun
hanya beberapa kuasa besar saja yang mengiktiraf. Salah satunya yang mengiktirafnya adalah Amerika Syarikat. Jadi maksudnya penubuhan negara Israel yang haram ini bermula tahun yang sama dengan peristiwa di Hari Yasin. Iya, semudah begitu je. Oh, Dengan support daripada negara besar. Itu yang memberi mereka keberanian untuk menduduki tanah Palestin tersebut. Kamu orang tahu juga kan pembentukan negara Israel ini dikaitkan dengan satu kepercayaan ataupun teori-teori mereka sendiri, yaitu teori promised land. yang saya mention tadi Iya, yang pasal promised land itu lah. Tanah yang dijanjikan. Nah, dia telah dibuat oleh seorang pemimpin Israel yang bernama Theodor Herzl. macam pernah dengar nama tu. Mereka mengatakan yang bahawa bangsa Yahudi ini sebenarnya pernah duduk di Palestin dan mereka Palestin itu hanya menumpang saja di sana. Jadi sebab itulah mereka datang untuk mengambil itu. Dan tiada pun kalau kita tengok undang-undang antarabangsa dunia pun tak boleh sesebuah negara itu didiami ataupun dibuat hanya disebabkan oleh sejarah lama. Dan ini dianggap sebagai tindakan yang tidak berasas daripada gerakan Zionisme itu. Malah Perdana Menteri pertama Israel juga mengatakan bahawa yang orang Palestin tidak pernah wujud di situ. Jadi mereka datang mengambil tanah itu semula dan membuang orang Palestin di sana. Betapa mudahnya mereka melakukan itu semua. Etnik macam tu je. Terus orang menubuhkan negara. Mereka tidak mempunyai hak walaupun mereka mengatakan itu tanah yang dijanjikan kepada mereka. Sebagai tahun telah berlalu. Betul, itu dan walaupun semacam mana pun fakta tu sampai sekarang tiada periktirafan. Maksudnya, tidak betul, Zionis- tidak ada sumber yang sebenarnya. Maksudnya Zionis memang ada niat lainnya dan diorang menggunakan promised land itu sebagai Alasan. Alasan dia untuk menguatkan dan mengukuhkan sebab mereka. Tapi alasan mereka tu itu je lah. Betul, itu je. Demi mendapatkan tanah Palestin. Hari tu saya nampak Devi ambil pinjam buku di PPZ ni tentang Theodor. Cuba telefon dia. Mungkin dia tahu. Devi. Ha. Hello, Libri. Kita orang sedang bincang pasal kehidupan Israel. So kita orang nak tahu pula siapa Theodor sebenarnya. Sebab Bina kata tadi awak ada pinjam buku pasal Theodor. So boleh tak ceritakan siapa Theodor itu sebenarnya? Okey, kami dengar. Kami akan saya buka loudspeaker. Hello? Ya, Dedri sedang bercakap ni. Ya, saya sekarang sedang berada di Sarawak. Oh, nak saya terangkan tentang tokoh Israel tu kah yang bernama Theodor Herzl? Boleh, tiada masalah. Jom. Masyarakat seantero dunia sudah tidak asing lagi dengan nama seorang jurnalis yang berbangsa Hungary Yahudi bernama Theodor Herzl. Untuk pengetahuan semua, Theodor Herzl merupakan penubuh The World Zionist Organization pada tahun 1897 dan beliau juga merupakan presiden pertama bangsa Yahudi. Terdapat beberapa karya Theodor Herzl yang telah mengundang semangat Zionisme yang tinggi bangsa Yahudi. Antara karyanya ialah dikenali sebagai The Juden State atau dikenali sebagai The Jewish State. Pada tahun 1902, Theodor telah memberanikan diri untuk menghadap Sultan Abdul Hamid II dengan menawarkan beberapa tawaran, antaranya termasuk ingin membayar hutang pemerintah Uthmaniyah yang bernilai 33 pound sterling British. Namun, hal ini tidak sama sekali telah menggoda hati Sultan Abdul Hamid II untuk menyerahkan tanah Palestin kepada bangsa Yahudi. Satu lagi karya terkenal yang ditulis oleh Theodor Herzl sendiri yang bertajuk The All New Land. Karya novel ini diterbitkan pada tahun 1902, diinspirasikan daripada seorang lelaki bernama Friedrich Lowenberg yang dikatakan telah melawat Palestin pada ketika itu. Novel The All New Land ini merupakan propaganda daripada pihak Yahudi semata-mata. Jadi secara keseluruhannya penubuhan negara Israel ini bermula daripada Kongres Zionis itulah yang menyebabkan mereka berani berdeklarasi. Betul, deklarasi ini pula dia adalah seperti surat yang seolah-olah membenarkan mereka untuk melakukan kekejaman yang seperti berlaku di Deir Yassin. Itulah Zionis melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk Deir Yassin. Dan daripada situlah mereka berani menunjukkan kekuasaan mereka sebagai seorang Zionis untuk menduduki tanah Palestin dan seterusnya mewujudkan negara mereka yang bernama Israel walaupun tak diiktiraf sampai sekarang. Dah lewat dah ni. Mari kita balik. Kita tinggal itu. Mari naik.